Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya dah record ni. Kita tunggu lagi seminit untuk kawan-kawan kita masuk. Hai. Kita tunggu seminit Dia jam sedikit sebab saya buka tu, saya sambil-sambil buat kerja office saya tadi. Okey. So hari ni kita akan buat episod yang kedua. Sepanjang Madam ambil gambar tadi, Madam scan soalan tadi, kita tak jumpa soalan cert. Okay? Kita tak jumpa lagi soalan cert daripada soalan 2011 sampai 2017. Tapi bila Madam buat latihan selepas tu ada. So mungkin soalan cert ni benda barulah untuk silibus AdMed. Okey, kemudian kita akan fokus dahulu untuk tajuk log malam ni. Okey, log. Kalau kita tengok kat sini, dia bermula daripada indeks, tetapi jika kita tak boleh selesaikan menggunakan kaedah indeks, kita boleh menggunakan kaedah log. Okey, sebagai contoh, boleh dengarkan suara Madam ni? Sebelum saya ajar, saya bagi contoh. Saya bagi contoh sekejap. Okey, thank you. Katakan pelajar bila dia selesaikan masalah nanti dia dapat dua jawapan. Yang pertama dia dapat 1. Okey, 2 kuasa X sama dengan 1. Satu lagi 2 kuasa X sama dengan 3, contoh. Yang ini ada soalan lain lah sebelum yang ini. Cuma Madam nak bagi tahu kenapa pentingnya log di sini. Kalau pelajar dapat jawapan begini, kalau pelajar dapat jawapan begini, okey, so yang pertama kalau dia nampak di sini 2 kuasa X sama dengan 1. 1 tu adalah 2 kuasa kosong. Jadi pelajar akan boleh menggunakan konsep indeks untuk selesaikan yang belah kiri. Tetapi kadang-kadang tu bila kita nak selesaikan yang belah sini 2 kuasa X dan kita tak boleh nak teka 2 kuasa berapa jadi 3. Maka di sini kita perlu ada kemahiran menggunakan log yang kita akan belajar sekejap lagi. So saya bagi tahu dulu kenapa belajar. Jadi bila pelajar jumpa, pelajar kena pujuk X ini untuk turun sebab kita nak cari nilai dia. Selagi dia duduk di atas, kita tak boleh jadikan dia sebagai perkara rumus ataupun subjek. Okey, ada satu cara saja untuk pujuk X itu turun, iaitu dengan menggunakan log di belah kiri dan juga di belah kanan. Kita akan guna log. Lepas tu kita akan salinlah. Yang ini 2 kuasa X dan yang ini adalah 3. Kemudian hukum log nanti kita akan guna hukum log yang nombor 7. Okay, kita akan guna hukum log nombor 7 nanti. Kita dapati nilai X ini bertenggek di situ. Kalau gunakan hukum log, nilai yang bertenggek itu akan jatuh ke depan. So dia akan jadi X log 2 sama dengan log 3. Dan akhirnya barulah kita boleh jadikan X itu sebagai tajuk. X sama dengan log 3 bahagi dengan log 2. Yang ini boleh selesaikan guna kalkulator. Tak ada masalah dah. Yang ini boleh selesai. Jadi bila jumpa benda-benda yang macam ni lah, kita perlukan bantuan log. So yang tu kita nak belajar pada malam ni. Kalau kita boleh yang ini, tajuk hukum linear nanti beres. Cuma Madam sekarang ni guna log. Mungkin hukum linear nanti diguna
log asas, kita panggil asas eksponen. Kita panggil natural log. Tapi tu nanti bagi mahir yang basic ni dulu. Okey, media masuk pelajar masuk saya. Okey, sebab saya nak admit pelajar. Okey, saya teruskan. Saya padam dulu yang ini. Saya nak teruskan tajuk log. Yang pertama untuk hukum log, kita akan dapati dia akan bagi rumus nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Nombor 9 tak ada, dia sampai 8 saja. Yang pertama, awak kena tengok. Log di sini cuma ada 1. Manakala sebutan log di sebelah kanan ada 2. Okay? Di belah kiri ada 1 je sebutan log. Di belah kanan ada 2. Jadi yang biru ni, yang biru kita boleh combine. Okay, kita boleh combine dia. Sama dengan, saya tulis kat sini, sama dengan, okey, daripada 2 sebutan log tu, kita boleh tulis dia sekali je, log asas A. Kemudian awak perhatikan perut untuk dia yang ini, perut log yang ini adalah X. Kemudian perut yang ini adalah Y. Hubungan di tengah-tengah adalah tambah. Ni tambah. Bila dia tambah, daripada 2 sebutan, akhirnya menjadi 1 sebutan log. So, hubungannya akan jadi darab. Itu yang dinyatakan oleh, okey, ada yang angkat tangan ke? Ataupun tersalah? Ada yang nak tanya ke? Tak ada sebab dia naik notification tu. Cuma saya buka di laptop saya mengajar, pada handphone saya tengok dia punya komen-komen. Okey, so saya sambung Okey, saya sambung lagi sekali. Daripada 2 sebutan log yang berwarna biru tu, kita boleh jadikan dia single log. Okey, kita guna kalau hubungannya tambah. So, sebab itulah di sini dia kata kena darab. Katakan kita lupa, kita boleh rujuk senarai rumus, tak ada masalah. Kemudian kita tengok yang kedua, yang nombor 6 tu, yang nombor 6, di sini ada sebutan log yang pertama, kemudian dihubungkan dengan tanda tolak, barulah ada nilai log yang kedua. Kalau kita nak jadikan dia single log, perut yang pertama tadi adalah X. X tu duduk di atas. Dan nilai yang belakang itu adalah Y. Y tu duduk bawah. So dia akan jadi bahagi di sini. Yang tadi darab, yang seterusnya bahagi. Rumus nombor 7, seperti Madam kata tadi, kita ada log X, kemudian ada kuasa di sini P. Kita dapati P ini bertenggek dan P itu sebenarnya boleh jatuh ke depan. Dia boleh jatuh ke depan, akhirnya dia akan dapat P darab dengan log X asas A. Cara menggunakan nanti mengikut keadaan. Kita kena buat slow and steady tajuk log. Kalau kita tersesat, nanti kita jadi soalan asal semula. So yang ini memang kita kena berdoa semoga penggunaan hukum kita itu adalah tepat. Okey, rumus nombor 8. Kita boleh juga buat proses tukar base, tukar asas. Okey, nak tukar asas, bila awak tengok dia, sebenarnya soalan ni asal usulnya dia sebaris. Dan nilai asasnya adalah A, kita boleh tukar asas dia. Bila kita tukar, automatik dia akan jadi pecahan. Yang pertama, awak akan salin nilai di atas ni. Okay, nilai di atas ni adalah B, jadi awak tulis di atas ini adalah log B. Nilai di bawah adalah A, awak akan tulis log A.
Kemudian decide base baru apa. Katakan base-nya adalah C, di atas ini C, di bawah juga C. Itu proses tukar base. Saya tunjuk contoh. Katakan kita ada log 5 asas 2. Contoh kita boleh tukar yang ini kepada kita nak change base, automatic kita buka pecahan. Kita ada dua nombor, sama ada nombor 5 ataupun nombor 2 dan kita dapati nombor 5 tu berada di atas. Jadi Madam tulis yang atas adalah log 5, nombor yang di bawah tu nombor 2, yang di bawah tu Madam tulis sebagai log 2. Okey. Dia punya base yang lama adalah 2, Madam nak tukar jadi 10. So sini jadi 10, yang ni jadi 10. Itu keperluan untuk kita tukar base. Alright, so kita dah habis bahagian hukum logaritma. So kita pergi kepada penyelesaian. Semalam kita dah buat penyelesaian melibatkan indeks. Malam ni kita pergi kepada penyelesaian masalah yang melibatkan log. Selepas saya cari soalan ni nanti, kita akan buat ni episod yang ketiga. Kenapa pentingnya tajuk yang tengah? Sebab nanti kita akan buat kombinasi ketiga-tiganya. Kalau tak ada cert tu tak best lah nak buat latihan. Sebab soalan SPM nanti dia gabung. Okey, so Madam buka dulu kepada soalan. Kalau ada nak tanya silakan dahulu. Untuk tajuk log, silakan. Kalau tak ada, Madam akan buat latihan. Boleh saya pergi kepada latihan? Boleh. Okey, saya pergi kepada latihan. Saya cek latihan yang baru saya hantar tadi ke awak. Latihan yang warna hijau ni adalah latihan yang dah ada jawapan. Okey, so saya pergi kepada soalan 2011. Okey, soalan 2011 nombor 8. Nombor 7 kita dah buat semalam. Yang ini soalan seterusnya tahun 2011 tapi soalan dia adalah soalan log. Okey, so kita tengok soalan dia. Diberi log yang pertama warna biru. Kemudian Madam ada log yang kedua, Madam buat warna kuning. Dia suruh Madam ungkapkan kepada log yang lagi power ni. Warna pink. Dalam sebutan H dan juga K. So Madam pun ambil lah yang warna pink. Okay, yang warna pink, Madam tengok dia ada kuasa 3, lepas tu dia bahagi. Jadi Madam decide nak uraikan dia menjadi 2 sebutan. Yang pertama, log X kuasa 3 asas 2. Oleh kerana hubungannya bahagi, di sini akan jadi tolak. Tolak dengan log Y asas 2. Okey, kalau kita tengok warna biru kuasa di sini adalah kuasa 1. Saya tukar warna merah. Kuasa di sini kuasa 1. Warna kuning pun kuasa 1. Jadi Madam perlu buat perubahan terhadap kuasa 3. Dengan menggunakan hukum log yang berapa tadi saya lupa dah. Yang bertenggek tu yang bertenggek ni akan jatuh ke depan, dia akan menjadi 3 log X asas 2 tolak log Y asas 2. Okey, cuba perhatikan yang ini. Yang ini telah menjadi warna biru. Kemudian yang ini telah menjadi warna kuning. Jadi Madam boleh ganti. 3 warna biru adalah H. Tolak dengan warna kuning adalah K.
Jadi bila dia suruh kita ungkap dalam sebutan H dengan K, inilah jawapan untuk soalan nombor 8. Alright, Meda buka kepada soalan. Okay, kita dah guna hukum log di sini. Ada soalan tak? Ataupun keliru ataupun macam mana? Tak ada, madam. Setakat ni boleh Tak faham. ada. So, Madam teruskan. Kalau tak, boleh kita buat slow and steady. Jangan, yang ini jangan tengok sangat lah sebab ni kan format lama kan. Kita tengok buat latihan je. Okay. So, saya nak buat soalan kertas 2. Okay, saya nak buat sekarang ni. Saya dapati yang warna kuning ni asas 2. Yang belakang ni pun asas 2. Ada satu je yang mengganggu kita sekarang ni iaitu yang berwarna biru. Sebab yang berwarna biru sekarang ni dia adalah asas 4. Jadi dekat sini ideanya ialah kita akan chain base. Kita akan tukar base. Okay, saya akan tukar base. So tengok betul-betul. Saya susun yang dah comel tu dekat-dekat dulu Log. Kalau tak pasti perut dia ni kita buat kurungan. 2x tambah 1. Asas 2 dah cantik. Kemudian tambah dengan log. Okay, log x. Ada nombor 4 kat sini. Asas 2. So saya dah susun warna kuning dengan kuning ni duduk dekat-dekat. So sekarang saya nak settlekan dulu yang warna biru. Bila kita nak tukar base, so automatic dia akan jadi pecahan. Okay. Yang di atas adalah X kuasa 2. Yang ini berada di atas. X kuasa 2 duduk atas. Jadi awak ada 5 log X kuasa 2. Yang di bawah adalah 4. Log 4. Dan kita akan ikut base yang ada sebelum ni. Base 2, base 2. So yang ini pun akan menjadi base 2 dengan 2. Okey, Madam dah buat proses pertukaran asas. Okey, boleh faham tak kat situ? Boleh. Boleh. Okey, kita teruskan. Sebab kita ada 3 sebutan log, kita nak combine semua sekali. Tapi ada benda yang boleh dipermudahkan. Contoh Madam buat sikit dulu. Log. Okay. Madam ada 2x tambah 1. Asas 2 tambah log x kuasa 4. Asas 2 tolak 5 log x asas 2. Okay, log x kuasa 2 asas 2 per dengan. Okey, kalau yang ini katakan pelajar keliru, pelajar boleh tekan kalkulator log asas 2 dan di sana nombor 4. Tekan je sama dengan. Oh, jawapannya 2. Pelajar boleh buat gitu. Tak ada masalah. Okey. Kemudian kita akan buat proses meringkaskan. Okay, kita nak meringkaskan yang mana yang patut. Okey, contoh. Okay, Madam ambil yang ini dahulu. Madam boleh buat log. Kalau siapa yang tak sabar boleh nak buat terus boleh, tak ada masalah. Kalau sanggup tunggu, yang di belakang ni lagi cantik. Sebab yang belakang ni masih dalam keadaan huru-hara lagi. Okey, so Madam akan salin dulu. So Madam bersabar di sini. Asas 2 tambah dengan log x kuasa 4 asas 2. Madam nak settlekan yang ini. Tengok Madam buat. Log x kuasa 2 asas 2. Dan Madam naikkan 5/2 tu ke atas. 5/2. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak kat situ? Tiada. Tak ada Dia macam 4 tadi. 4 ni duduk depan.
Madam boleh naikkan ke atas. Sama juga dengan 5/2 ni, Madam boleh naik ke atas. Dan bila kita naik, 2 ni dengan 2 ni cancel out. Mati. So yang tinggal di sini ialah log X kuasa 5 asas 2. So yang bersabar tadi sebenarnya nanti dia akan jadi tolak dengan log X kuasa 5 asas 2. Jadi semua sebutan sekarang mempunyai asas yang sama. Kemudian kita ada hukum log, 1 tambah, 1 lagi tolak. Madam akan combine ketiga-tiga ni menjadi satu sahaja sebutan log berasas 2. Yang pertama, kita ada 2x tambah 1. Yang kedua, kita ada, saya tak buat naik negatif tadi . Okey, yang kedua, saya tinggalkan di sini x kuasa 4. Mula-mula tadi yang ini, sebab hubungannya tambah, dia akan jadi darab dengan yang ini. Kemudian ada tolak. Tolak nanti bermaksud bahagi dengan, dan nak bahagi tu nilainya adalah x kuasa 5. So, Madam letak kat sini x kuasa 5. Okey. Kita dapati kita boleh mudahkan lagi. Kita permudahkan lagi menjadi log asas 2. Yang atas kita ada 2x tambah 1 per dengan yang bawah ada lagi x. Okey, so Madam dah permudahkan daripada soalan asal kita yang banyak asas menjadi 3 sebutan. Akhirnya Madam combine menjadi satu sebutan sahaja. Alright, so ini jawapan dia. Madam buka kepada soalan. Silakan. Kat mana rasa tak okey? Boleh Okey. So kalau pelajar boleh, Madam nak teruskan soalan B. Sebab dia kata kat sini, seterusnya selesaikan. Tadi yang Madam colour warna biru ni adalah soalan tadi. Soalan tadi dia suruh kita samakan dengan 3. Bermaksud daripada jawapan yang tadi, yang tadi log 2x tambah 1 per dengan x ni, dia suruh Madam samakan dengan 3. Kemudian kita tengok asas kita yang kecil ni sebenarnya dia mempunyai tenaga yang kuat, iaitu 2x tambah 1 per dengan x. Cikgu kita kata dia macam 2 ni, dia tolak 3. Cikgu kita kata gitu. 2 tu dia sepak 3. Cikgu kita buat analogi begitu. Tak apalah, janji betul, tolak je. So 2 kuasa 3, awak dapat 8. 2x tambah 1 per dengan x sama dengan 2 kuasa 3, 8. So Madam pun cross yang ini. Cross, awak akan dapat 2x tambah 1 sama dengan 8x. Okey, 1 sama dengan 6x. Okey, last kali kita dapat x sama dengan 1 per 6. Itulah dia jawapan soalan kertas 2. Nombor 1, A dan B. Nombor 1 ke tadi? Nombor 2, A dan B. Okey, Madam buka kepada persoalan, silakan. Okey, so kalau tak ada, Madam teruskan lagi. So, yang ini kita dah buat semalam. Okey, kemudian nombor 7 kita dah buat semalam. Okey, soalan 2012
nombor 8. Okay, 2012 nombor 8. 2011 dah habis dah. Okey, untuk soalan nombor 8, kita perhatikan di sini bahawa kalau okey, ada soalan pelajar. Mana dia? Okey, kalau dia tanya macam ni, mungkin saya kalau saya salah betulkan. Kalau dari sini pelajar nak tukar kepada negatif log X kuasa 2 kuasa 5. Jadi gitu. Boleh juga. Okey, dia jadi X kuasa 10. Okey, kalau nak buat macam tu dia jadi X kuasa 10. Okey, lepas tu baru tukar base 4. Boleh. Okey, sebab nak selesaikan log ni dia ada banyak cara. So saya bagi peluang pelajar buat. Siapa yang nak buat, dia nak bagi yang bertenggek ni naik ke atas dulu. Dia nak naik ke atas. Dia naik tu dekat kuasa tau. Jadi X kuasa 2 tu darab dengan 5 nanti jadi X kuasa 10. So dia jadi tolak log X kuasa 10 per dengan log 4 sini 2 sini 2. Pun boleh. Pun boleh. Kerana nanti bila awak buat tukar macam ni, awak akan dapat negatif log X kuasa 10 asas 2 per 2. Per 2 tu akan jadi 1/2. Negatif log X ini kuasa 10 darab 1/2. Akhirnya jadi 5 juga. Gitu. Tak ada masalah. Okay, so Fatimah boleh juga guna kaedah itu. Tak ada masalah. Okay, so saya teruskan. Kalau ada soalan lagi silakan. Saya cuba jawab yang terbaik lah ya. Sebab saya tak nak apa-apa daripada pelajar. Saya nak pelajar seronok belajar math. Saya bukan nak duit, nak apa. So kalau pelajar tanya, saya dah well prepared. Saya memang study dulu sebelum kelas. Kecuali tajuk mudah-mudah macam ni, saya ngajar, saya tak study lah. Kalau tajuk susah, saya study dulu. Okey. Sekarang kita tengok, yang ini asas 2, cantik. Yang ini pun asas 2, comel. Kita susun dia dekat-dekat. Okay, kita susun dia dekat-dekat. 1 sama dengan, kita ajaklah log tu datang rumah kita. Meh. So sini tambah, sini tolak. Kita yang kena pujuk soalan sebab kita tahu kelemahan kita di mana. Menurut hukum log, kalau ada lebih daripada satu sebutan, tanda di tengah-tengah ni penting. Lepas tu kita pun rujuklah hukum log. Okey, kita pun faham. Kalaulah dia tu tolak, kita akan dapat X bahagi dengan X tolak 2. Kita ambil isi perut yang pertama. Isi perut pertama adalah X. Kita letak atas ni. Isi perut yang kedua, X tolak 2. Sebab dia tolak bahagi. Kemudian kita tengok di sini. Sekecil-kecil 2 ini, dia boleh sepak nombor 1 tu. Bila dia sepak, jadilah 2 terpelanting nombor 1. Sama dengan X per dengan X tolak 2. 2 kuasa 1 jangan teka, nanti awak dapat 1. Kalau tak pasti tekan kalkulator. 2 kuasa 1. Dapat 2. Daripada awak teka 2 kuasa 1 tu, awak dapat 1, lagi nanya. Benda yang tak pasti gini, kalkulator ada tekan je lah. Memang cikgu kita suruh asah otak. Masalahnya otak kita kadang-kadang tak berfungsi. Kita asyik duk main lato-lato tu kan, tak berfungsi sangat. Okey, so tekanlah kalkulator. 2 kuasa 1, 2. Kita cross dengan yang ini, dia akan jadi darab X tolak 2 sama dengan X. Medakkan kembang 1/1, yang ini kita belajar daripada tingkatan 1, 2 dan 3.
So bila kita kembang, kita akan dapat 2x tolak 4 sama dengan x. So kalau kita belajar fizik, kalau kita belajar biologi, di sini terlebih molekul air, di sini kurang, berlakunya osmosis kita belajar kan. Okey, dia pun tersedut ke sana. So dia sedut di sana. Maka jadilah 2x tolak x sama dengan 4. Okey. So kita akan dapat 2x tolak x tinggal lagi 1x sama dengan 4. Selesai dapat jawapan. Kemudian pelajar tertanya, macam mana kita nak tahu jawapan kita betul atau salah? So Meda ada cara untuk menyemak. Okay, so Meda akan tunjuk cara untuk menyemak. Baru teringat baru teringat tu patah balik So Meda akan ajar cara menyemak. Kita mula dengan yang barulah, yang baru dapat ni. Alright, kita tengok soalan asal. Okay, kita padam. Kita nak semak jawapan. Betul tak jawapan kita ni 4? Menyemak bukannya bermaksud buat lagi sekali. Bukan, tu salah tu. Menyemak adalah semak lah. Okey, cara semak, Meda akan ajar di sini. 1 tambah log asas 2 dalam kurungan x tolak 2. Tanda sama dengan tu, awak kena tekan button alpha, warna pink, alpha. Lepas tu awak tekan CALC. Sebab kita nak ambil tanda sama dengan warna pink tu. Jadi sama dengan. Kemudian kita tekan log, asasnya 2, nilai dalam kurungan adalah x. Okey, dengar betul-betul nak dapat jawapan. Kita akan tekan 2 kali. Yang pertama shift. Bila Meda tekan shift, dia keluar huruf S. Lepas tu pelajar kena tekan button calculate, C-A-L-C. Okey, sekali lagi, shift, calculate, solve tu, S-O-L-V-E, warna kuning. Okey, selesai. Tekan sama dengan. Oh, dah. Jawapan kita tak selamat hari ni. Dia kata cannot solve. Oh, tak baik soalan ni. Okay, jawapan ni ada tadi 4 kan? Oh, pandai pula orang yang buat soalan ni. Saya clearkan data sekejap. Mungkin dia pening. Saya cuba clearkan data. Tiba pula tak dapat depan pelajar. Okay, kita try lagi sekali. Mana tak boleh ni? Dia ada 2 cara. Saya try lagi sekali. 1 tambah log 2. Kemudian x tolak 2. Sama dengan tekan alpha, tekan calculate. Kemudian tekan log, asas 2, x. Kita try lagi sekali. Kalau tak boleh, kita guna kaedah yang kedua. Selesai iaitu awak tekan shift, solve sama dengan. Okey, dia kata tak boleh. So saya guna kaedah yang kedua. Tengok betul-betul Saya guna kaedah kedua sebab kalkulator hari ni dia tak bagi kerjasama sangat. Okey, tengok saya tekan. Cara yang kedua. 1 tambah log 2 x tolak 2. Medium pujuk log yang sorang-sorang tu datang ke sebelah kiri. Dia akan jadi tolak log 2 kemudian x. Okay, kemudian Meda tekan button CALC, calculate. Okay, Meda nak test jawapan Meda tadi, x Meda adalah 4. Okay, Meda test jawapan tadi yang kita dapat tadi, kemudian tekan sama dengan. Oh, tak dapat juga. Kenapa Okey, tak apa. Nanti saya kaji. Sepatutnya dia dapat. Sepatutnya dia dapat. Tiba hari ni tak dapat. Saya ada salah tulis. Ada base kosong. Ada base kosong. Sekejap, saya tengok go to. Okey, base tak tulis. Base kita tadi 2. Thank you. Okey, saya tekan sekali lagi. Calculate.
saya masukkan 4 sama dengan. Gitu. Dapat. Thank you. Saya tertinggal base tadi. So, apabila saya bawa ke sini, sebab agak mustahil kalau tak dapat, sebab saya memang ajar student saya guna calculator. Okey, bila saya bawa ke sini, dia akan jadi 1 tambah dengan log X tolak 2 asas 2. Bila saya bawa jadi tolak log X asas 2 sama dengan, so nilai kat sini dah tak ada, nilai kat sini adalah kosong. So bila Madam tekan button CALC, Madam masukkan jawapan 4 yang kita kira tadi. Kalaulah kalkulator memberikan jawapan kosong, maksudnya kita betul. So dia bagi jawapan kosong, kita betul. Okay, so nanti awak try base. Mungkin saya tertinggal mana-mana. Awak ganti semula. Memang kita boleh guna kalkulator. Okay, satu lagi. Yang ini. Jawapan dia tadi berapa ya yang ini? Saya lupa. 2011. Jawapannya 1/6. Kita try yang ini pula. Manalah tahu nasib kita okey. Okey. So saya try lagi sekali. Kalau awak tengok base-nya, dia guna base 2 manjang ni. Okey, log. Saya cuba hati-hati. Log asas 2. Dalam tu 2x tambah 1. Tolak 5 log. Kemudian log. Kemudian asasnya 4. Dalam kurungan adalah x kuasa 2. Kemudian tambah 4 log asas 2. Dalam kurungan adalah x. Okey, kemudian sama dengan tu Madam tekan alpha sama dengan 3. Madam tekan button shift solve sama dengan. Yang ini dia bagi jawapan begini. Pelajar cuak sebab jawapan dia tadi 1/6. Madam dapat macam ni. Okey, jangan risau. Awak tekan button answer. Lepas tu awak tekan sama dengan. Dia tukar jadi 1/6. Yang tadi pun sepatutnya dapat ginilah. Tiba-tiba dia tak jadi. Nanti awak tekan insya-Allah jadi. Okey, itu perkongsian Madam macam mana kita nak tahu jawapan akhir. Okey, kita tengok lagi. Oh lama dah terlebih masa pula. Okey, kita tengok satu lagi kod-kod boleh ni. Okey, kita try satu lagi nombor 7 last. Soalan 2013. Okey, dia bagi dekat kita A adalah 1/x kuasa 3. Okey, kalkulator satu lagi pun boleh. Kalkulator warna apa ya? Warna silver ke warna hitam? Fatimah guna kalkulator mana? Sebab nanti kalau Fatimah form 4, nanti kita akan cuba belikan kalkulator baru. Okay, nanti kalau Fatimah guna yang lama, guna yang macam Madam Z ke? Kalkulator ni ke? Oh, kalau tak nanti kita akan berhubung lagi sekali untuk proses saya dapatkan kalkulator baru. Kita cuba cari dana untuk bagi kalkulator percuma. Kita cuba cari dana. Tapi jangan serentak ramai-ramai. Seorang-seorang. Nanti kita bagi kalkulator barulah. Okey, so saya sambung. Okey, dia bagi nilai A adalah yang kuning ni. Yang kuning. Okey, saya nak ubah. Yang pertama, soalan A. Log asas kita X. Nilai A tu kita nak tukar dia jadi 1/x kuasa 3. Gitu. Kemudian kita jadi blur pula. Alamak macam mana pula pecahan-pecahan ni. Okey, relax. Kita akan buat log. Yang dalam kurungan tu kita pujuk supaya dia naik ke atas. Bila dia naik ke atas, dia akan jadi x kuasa -3. Kena pujuk. Benda ni kena pujuk.
Menurut ukur log, kalau dah bertinggik di sini, tak lama dah tu dia akan jatuh, gogek-gogek jatuh depan. Gitu. So kita akan dapat negatif 3 log X asas X. Dan yang warna kuning yang seketul ni sekarang bersamaan dengan 1. Negatif 3 darab dengan 1. Jadi soalan A itu mempunyai jawapan negatif 3. Okey, Madam tanya soalan dahulu, faham ke tidak? A dulu. Madam. Faham. Okey, last one. Okay, last one. Kita nak buat A duduk kat bawah lah pula kan. A duduk kat bawah. Kita nak selamatkan dia macam mana ni? Okey, kita nak selamatkan dia. Kalau nak chain base pun boleh. Kalau nak ikut pelajar Okey, so katakan pelajar ganti 2 log X. Kemudian bila pelajar ganti A itu adalah X kuasa negatif 3. Meda ulang yang tadi. Kemudian kita bila dah sampai sini kita jadi buntu. Alamak, macam mana pula kuasa ni? Base tu pula kuasa negatif. Okey, jangan risau. Kita boleh chain base. Bila chain base, automatik dia jadi pecahan. Okey, nombor yang atas adalah warna kuning. Yang di bawah adalah warna biru. Susun cantik-cantik. 2, yang atas, duduk elok-elok. Yang bawah, log X kuasa negatif 3, duduk elok-elok. Dan untuk memudahkan kerja, kita pilihlah X. Kita pilihlah asas kita sebagai X. Baru mudah dia menjadi 1. Okey, so Meda akan color dulu yang warna kuning ni sekejap. Kerana yang warna kuning nanti jadi 1. Okey, sama dengan 2. Kemudian negatif 3 ini bertinggik. Maka dia jatuh ke depan. Dan log X, Meda tulis dululah, log X asas X. Sekali lagi, yang ini akan menjadi 1. Jadi jawapan akhir kita ialah negatif 2/3. Selesai. Sorry terlebih masa. Okey, so kita dah siap rakaman untuk episod yang kedua. Penuh pancaroba sedikit, kalkulator kita. Bukan kalkulator problem tu saya kot. Tercareless. Dia memang boleh guna kalkulator lah. Tapi jalan kerja jangan skip. Jalan kerja buat. Jawapan akhir tu kira macam soalan bocor lah tu. Peluang lah kita nak dapat markah. Alright. So saya buka kepada soalan tetapi saya akan tutup rakaman.